Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita untuk waktu ini. Kalau di awal tadi Faris Azman berkongsi tentang perkembangan terkini mesyuarat bagi Majlis Pimpinan Tertinggi Pakatan Harapan, dan satu lagi perkara dan juga tumpuan yang akan diberikan pada malam ini dijangkakan akan berlangsungnya satu mesyuarat MT UMNO yang dikatakan akan berlangsung di Menara Dato' On, dan pastinya kalau ada perkembangan terkini berkaitan dengan perkara ini akan kami bawakan khususnya dalam Buletin Awani dan di esroawani.com. Baiklah, untuk waktu ini dan juga pada hari ini juga dimaklumkan bahawa tentang kisah dan juga cerita penulis dan juga penyair Saleh bin Jonet meninggal dunia pada hari ini disebabkan kegagalan jantung, dan beliau yang berusia 79 tahun menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Subang Jaya pada jam 1.21 pagi tadi. Dan menurut maklumat keluarganya, Allahyarham Saleh mengalami kesukaran bernafas ketika berada di rumahnya sebelum dibawakan ke Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPUM Malaya, Universiti Malaya PPUM sebelum disahkan meninggal dunia. Jenazah Saleh disembahyangkan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Subang Jaya pada pukul 10 pagi tadi, dan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan Masyarakat PKPB, hanya keluarga dan juga saudara mara terdekat sahaja dibenarkan untuk menyertai proses pengebumiannya. Saleh bin Jonet adalah seorang penyair dan juga seorang penulis yang berani dan juga seringkali dilabel sebagai bad boy sastra Malaysia oleh ramai pihak. Semasa hayatnya, beliau juga banyak mengkritik pantang larang mengenai bangsa, agama dan juga seksualiti, dan banyak lagi perkara yang menjadi tumpuan dalam penulisan Saleh. Dan seorang wartawan, Hasimi Muhammad, ditugaskan untuk membuat liputan mengenai perkara ini, dan Hasimi, kalau diikutkan dalam Twitter Hasimi juga, Hasimi berkongsi tentang kemaskini laporan ini. Kalau boleh saya nak tunjukkan di Twitter Hasimi ini, antaranya adalah tentang upacara majlis pengebumian jenazah Allahyarham Saleh selesai sekitar jam 11.30 pagi di Tanah Perkuburan Islam USJ 22, dan Hasimi juga berkesempatan untuk menemu bual salah seorang sahabat ataupun rakan karib Allahyarham, iaitu Taib Wahab, yang mana Taib Wahab menyifatkan pemergian Allahyarham merupakan satu kehilangan besar buat dunia sastra negara, dan katanya lagi Allahyarham juga memang seorang yang disifatkan sebagai luar biasa. Mungkin boleh untuk waktu ini Hasimi boleh kongsikan dalam liputan yang Hasimi lakukan pada pagi tadi, pada jam 10 ataupun 11 pagi tadi. Hasimi, kalau boleh kongsikan siapa lagi kenalan ataupun yang dikenali ataupun yang penulis ataupun sastra yang dikenali yang turut hadir, sebab walaupun dalam laporan berita tadi hanya keluarga dan juga kenalan sahaja dibenarkan menghadiri majlis pengebumian itu kerana kita masih lagi dalam fasa ataupun dalam perintah PKPB. Mungkin boleh dikongsikan sedikit daripada Hasimi. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Sebelum kita menjawab soalan Fauzi, kalau kita lihat di laman sosial Twitter misalnya, ini antara yang sedang tular ataupun viral dalam kita untuk mengenang pemergian Saleh bin Jonet ini, antara puisi ataupun sajak-sajak beliau telah pun dimuat naik di laman sosial, di mana kalau kita boleh sedikit kongsikan, ini antara baik-baik yang telah pun dikongsi di laman Twitter. Aku mungkin di sana, engkau di sini. Hujan hatimu, hujan hatiku jua. Itu sajak yang dihasilkan oleh Allahyarham Saleh bin, yang ketika ini tular dan juga menjadi siulan, khususnya dalam generasi muda. Kalau kita boleh petik, ia dihasilkan dalam sajak bertajuk Di Detik Ini Di Sini. Itu Fauzi, ketika ini bagaimana kesan ataupun impak hasil karya yang dihasilkan oleh Allahyarham ini begitu besar, sehingga bukan sahaja generasi-generasi lama, malah generasi-generasi muda juga begitu mengenali hasil karya Allahyarham ini. Jadi balik kepada liputan hari ini, seperti mana Fauzi tanyakan, betul kita tiba di sana sekitar dalam pukul 10 pagi di sana, seperti mana kita terima arahan ataupun mesej daripada anak Allahyarham maklumkan bahawa hanya ahli keluarga terdekat sahaja dibenarkan untuk menghadiri upacara majlis
solat jenazah dan juga majlis pengemumian. Jadi kita tiba di sana memang dilihat hanya ada beberapa kenderaan khususnya daripada keluarga terdekat dan juga sahabat handai, di mana kita dimaklumkan bahawa hanya 10 individu sahaja yang dibenarkan untuk memasuki pekarangan masjid dan juga untuk mengerjakan solat jenazah. Kerana perlu mematuhi SOP dalam tempoh PKPB ini. Jadi proses itu kita lihat perkara itu, garis panduan itu kita dipatuhi dan juga kita menghormati privasi ahli keluarga Allahyarham yang mahukan bahawa hanya ahli keluarga terdekat sahaja yang dibenarkan untuk berada ataupun mengerjakan solat jenazah. Dan di situ suasana, kalau kita boleh gambarkan, pastinya kalau perkara seperti ini kita tidak boleh lari daripada situasi sebab, sedih dan sebagainya. Kita lihat apabila kita tiba di sana, ada juga waris daripada Allahyarham ini menghampiri saya bertanyakan, anda siapa? Mungkin tidak pernah melihat kerana kita bukan dalam kalangan ahli keluarga beliau, bertanyakan siapakah anda, kenapa datang ke sini dan sebagainya. Jadi dalam keadaan suasana yang begitu sebab, dan kita apabila ditanyakan perkara itu, kita lihat bahawa kita risau sekiranya kedatangan kita ini sedikit sebanyak mengganggu privasi ahli keluarga Allahyarham. Apabila kita menjelaskan bahawa kita hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham, untuk membuat liputan dan sebagainya, memperkenalkan diri dan sebagainya, perkara itu diterima baik oleh keluarga Allahyarham. Walaupun kita lihat pada awalnya kita menghormati untuk menjalankan temu bual itu, kita pastinya memastikan bahawa segala proses solat jenazah, pengemumian itu didahulukan terlebih dahulu, selesaikan perkara yang diutamakan, baru kita menjalankan temu bual bersama dengan ahli keluarga dan juga sahabat karib Allahyarham. Dan kita juga berkesempatan sebenarnya untuk ke Tanah Perkuburan Islam USJ 22, di mana pengemumian sempurna dijalankan sekitar pukul 11.30 pagi, juga mematuhi SOP yang ditetapkan. Hanya beberapa individu sahaja yang benarkan berada di kawasan Tanah Perkuburan Islam, mengejarkan ataupun menyempurnakan proses pengemumian itu tersebut. Kita pemberita dan juga waris-waris yang hadir juga berada di jauh sedikit daripada kawasan kubur itu. Kalau kita boleh tunjukkan visual juga rakaman daripada rakan tugas kita Amaru tadi juga memperlihatkan bahawa hanya segelintir sahaja individu yang berada di kawasan kubur itu, untuk memastikan bahawa satu penjarakan sosial dan juga SOP itu dipatuhi. Jadi kalau kita bercakap mengenai bagaimana luahan perasaan juga perkongsian daripada kenalan waris dan juga kita dapat pada sesi sebelah pagi tadi, pastinya seperti mana Fauzi katakan, muat naik di laman Twitter, saya maklumkan bahawa kehilangan Allahyarham ataupun megian Allahyarham Saleh bin Choni ini merupakan satu kehilangan besar buat negara, bukan sahaja untuk keluarga, malah dalam dunia sastra itu sendiri, mana kita melihat pada hasil-hasil karya beliau yang popular dalam dua bahasa, bukan sahaja bahasa Melayu, juga bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi perkara ini dilihat satu kesan yang sangat mendalam kepada ahli keluarga dan juga pengikut-pengikut yang mengikuti rapat hasil karya Allahyarham ini, Fauzi. Dan kalau boleh kita nak dengarkan sedikit hasil temu bual Hashimi bersama dengan salah seorang budayawan yang terkenal, iaitu Raja Ahmad Aminullah, berkaitan dengan ketika Hashimi sendiri bertanyakan tentang kepribadian Saleh Jonet ini, yang mana beliau sendiri mengatakan berani mentertawakan diri sendiri, berani mentertawakan masyarakat sendiri. Itu adalah pendirian yang sering dipegang oleh Saleh sendiri. Apakah kita dengar sedikit apa yang digambarkan oleh Raja Ahmad Aminullah? Diri sendiri atau masyarakat sendiri ini adalah untuk membina jati diri bangsa. Sesuatu bangsa yang punya keyakinan diri sajalah yang mempunyai kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri, untuk mengkritik diri sendiri dalam upaya untuk membangunkan masyarakatnya. Saya melihat misalnya ada sebuah sajaknya itu
yang dia menulis isinya dia menyebut bagaimana berminum, berjudi dan seumpamanya adalah dianggap sebagai okey. Jadi ini realiti kehidupan masyarakat kita pada tahun 80-an dan 90-an. Orang-orang sering melakukan penyelewengan, korupsi dan lain-lain hal-hal yang lebih pribadi, tetapi kemudiannya pergi ke umrah dan pergi ke haji dan seumpamanya. Jadi dia melihat ini sebagai suatu hipokrisi. Dalam pada itu, Raja Ahmad Aminullah berkata memang dunia penulisan tanah air kehilangan permata dengan pemergian Saleh. Kerana kita kehilangan suatu suara yang memberi sudut pandang yang berbeza. Suatu suara yang tidak hanya memuja-muji, suatu suara yang tidak hanya mengikut arus perdana, tapi suatu suara yang berani untuk menongkah arus dan untuk melihat sesuatu dari luar daripada lingkaran yang sedia ada. Di situlah saya kira kita kerugian seorang Saleh bin Junaid dalam dunia penulisan dan dunia budaya Malaysia sebenarnya. Itu tadi daripada Raja Ahmad Aminullah ketika diminta mengulas mengenai karakter, mengenai sahabatnya ataupun disebut sebagai Saleh bin Junaid. Tapi untuk waktu ini kita tak dapat banyak masa. Terima kasih kepada Hasimi atas perkongsian untuk liputan hari ini. Untuk anda untuk mengetahui ataupun mendapatkan artikel lanjut, anda boleh terus ke astrooni.com. Yang mana kalau boleh saya nak tunjukkan, ini adalah sedikit yang ditulis dan dituliskan oleh Hasimi Muhammad berkaitan dengan perginya seorang penulis dan juga penyair luar biasa, dan ini adalah gambaran perwatakan Allahyarham Saleh bin Junaid yang disifatkan sebagai berani dan luar biasa yang disahkan meninggal dunia pada pagi tadi pada usia 79 tahun pada awal pagi Khamis. Dan pastinya untuk anda boleh mendapatkan bacaan lanjut terus ke astroawani.com, perginya seorang penulis dan juga penyair luar biasa. Saya kira untuk waktu ini itu sahaja cerita-cerita di sebalik berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.